Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel saya. Jadi saya dah lama dah tak buat technical analysis. Jadi saya akan start balik lah buat. Okay. So hari ni punya video disponsor oleh M Trading. Kalau tak memang saya takkan buat technical analysis. Jadi korang boleh komen kat bawah bagi tahu terima kasih M Trading. Okay. So jom kita start dekat AUD JPY daily. Okay. So bila kita tengok kat daily, kita nak tengok channel Okay, kita tengok channel apa yang price nak buat sekarang. So sekarang price bermain dekat dalam channel. Dia melantun sini, melantun sini, melantun sini, melantun sini. Tapi dia tak berjaya nak melantun dekat atas ni. Dan saya melihat sesuatu dekat atas ni, iaitu base drop yang menjadi satu tempat target yang dia boleh pergi. Okay. Jadi bila kita dah target dekat sini untuk sell, kita target dalam satu channel ni belum di break, kita nak masuk macam mana dalam pasaran. Okay, so dekat sini saya nampak juga ada base dekat daily sini. Okay, so jom kita tengok dia punya pips range dia berapa. Dalam 127 pip, agak besar. Right, so kita tengok lagi dekat lower time frame, macam mana kita boleh kecilkan lagi kawasan kita punya entry ni. Okay, so dekat sini kita boleh ada QM level. Okay, QM. Alright, dan dekat sini adalah level fake out. Okay, so kita punya expectation, kita boleh tengok price mungkin masuk ke dalam zone ni dan pergi sambung pergerakan ke atas. Okay, so situ dia punya apa, dia punya fake out level masih dalam uptrend. Okay, horizontal line kita tukar jadi hitam, ni tukar black. Alright. Okay, so ni kita punya expectation. Okay, so apa-apa pun kita boleh tunggu price masuk dekat dalam zone dan menghasilkan price action. So price action kena break dekat level sini dulu. Dia break level fake out ni, barulah kita ada confirmation. InsyaAllah dia akan retrace balik dan akan pergi ke atas ni. Okay, so kita punya risk dalam 100 pip dan kita punya reward dalam 220 pip. So 1:2. Okay, so tu untuk AUD JPY dekat H4. Dan kita tengok pair seterusnya adalah Euro NZD. So kita tengok daripada tepi ni, kita boleh nampak dia kedudukan dia seperti sedang uptrend. Okay, dan dalam keadaan dia uptrend, dekat sini dia telah melakukan break. Okay, boleh lah. Right. Okay, so ni dia punya trend swing low dia. Okay, kemudian dia melakukan break. Okay, dekat sini dia melakukan break. So setiap impulse pasti diikuti dengan correction. Okay, so dekat sini kita boleh ada satu zone. Okay, ni adalah zone. Zone sama juga drop base drop. Okay, so saya expect price memang dah masuk lah dekat dalam zone. Okay, dah masuk dekat dalam zone dan dia insyaAllah akan turun sampai sini. Okay, so macam mana kita nak kecilkan kita punya zone. Dekat sini dah ada price action. Kita tengok dekat lower time frame, M30. Oh, tak cantik sangat lah. Okay, so mungkin kita kena tunggu beberapa ketika. Tapi kita tengok dia punya risk zone dalam 146 pip. Kita punya zone yang mesti di break dekat sini. Okay, kita tengok berbaloi ataupun tidak kita nak masuk. Kita boleh kecilkan lagi. Tapi nanti dia kecil sangat kan. Okay, tak apa, kita tanda dekat sini lah. Okay, so zone agak besar. So kalau korang punya MM kena jaga lah kalau nak masuk ni. Alright, so apa-apa pun kalau korang masuk ke apa ke, make sure masuk dengan berhemah lah. Alright, 120, 130. So ni 1:1. Jadi kalau korang rasa tak berbaloi, tak perlu masuk. Ini cuma analisis. Dan ni bukan signal ke apa ke.
tapi analisis. Maksudnya saya just bagi tahu price kemungkinan dia akan pergi ke mana, tapi korang janganlah ambil tu sebagai satu jaminan. Okay, so ni untuk Euro NZD. Kita tengok apa yang berlaku selepas daripada ni. Okay, so USD CHF. Okay, USD CHF hari tu kita dah ada buat entry kat sini kan. Dekat story saya ada share. Dan pada awalnya dekat YouTube video kita masuk dekat sini, memang profit sekejap, tapi last sekali dia naik ke atas. Dan dia cuma reject dekat atas ni. So sekarang bila korang dah entry kat situ, apa yang korang nak buat adalah korang nak tunggu level ni di break. Okay, so sekarang ni belum ada lagi level yang di break dekat sini. Selepas je level ni di break, kita tengok dekat H4. Dekat H4 ada swap zone. Okay, ni adalah jenis rally base rally yang di break. Okay, so apa yang kita nak adalah price break dekat sini. Dia break sikit pun tak apa dengan body, kemudian dia pull back ke dalam zone swap zone, dan dia meneruskan perjalanan hingga ke sini. Kena tak? Tak kena. So maksudnya tak kena. Maksudnya kita kena tunggu dekat sini lah. Alright, okay. So kita tunggu dia break, kemudian dia datang balik, kemudian dia turun dekat sini. Okay, so kita punya risk berapa kita kira kejap. So kat sini 36 pip. Kita punya reward dalam 134 pip. Okay, so ni adalah analisis untuk USD CHF. Ini adalah technical analysis, bukan signal. Saya ulang lagi sekali ya, dia bukan signal, dia adalah technical analysis. Kalau nak masuk, mesti masuk dengan ilmu. Dan kalau korang baru, please trade dekat demo sahaja. Okay, so kita tengok next pair adalah NZD JPY. So kat sini saya ada lukis satu channel lah. Okay, kita tengok sikit kat daily. Okay, so dekat daily kita nampak ada impulse macam ni, dia turun, lepas tu dia buat macam ni. Okay, so ni adalah bear flag. Okay, so dekat bear flag ni kita belum tentu lagi dia nak turun kan. So kemungkinan bear flag ni kita ada kesempatan untuk dapatkan entry sell lah. Okay, dekat sini. Okay, so sementara kita nak buat entry sell dekat situ, kita mungkin boleh buy. So buy yang paling logik adalah dekat sini lah. Alright, so kita ambil horizontal line, kita tanda. Okay, so risiko dalam 47-45 pip lah, dalam 50 pip lah. Okay, so reward kita dalam 100 pip. Okay, boleh lah ke atas ni. Ni saya tukar color lain lah, nanti dia keliru kan. Okay, kita tukar color biru. Okay, alright. So next kita nak tengok dekat CHF JPY. Okay, so ni adalah daily chart. Daily chart kita nampak dia sangat-sangat cantik. Dia dah break range. Okay, so dia dah break range. Kemudian kita nak tengok apa yang kita boleh cari dekat sini. Kita boleh nampak dia menghasilkan sedikit channel juga kat situ walaupun dia sedikit kecil, tapi kita boleh nampak dia punya channel. Kita delete ni, tak nak bagi korang confuse. Okay, so kita pergi dekat H4, kita tengok apa yang kita boleh cari dekat sini. Okay, so lepas tengok dekat H4 momentum dekat sini bagi tahu dia nak buat lagi satu pole, kemungkinan kita boleh dapat macam ni. Okay, so kita tengok ada apa dekat sini. So kat sini ada resistance ataupun supply. Okay, so kita tengok apa yang kita boleh dapat kat sini. Kita delete dulu. Kalau kat sini korang boleh nampak dia adalah compression. So kat sini adalah zone yang telah dikosongkan. So kita tengok dekat H1.
kita nak masuk posisi buy Walaupun kat daily tadi nampak macam turun, tapi dia dah break range, kemungkinan dia akan pergi sampai atas ni lah. Okay, zone atas ni. Kita pergi balik dekat H1. Okay, so dekat sini ada QM pattern. Okay, dalam keadaan uptrend. Okay, so kat sini ada fake out. Lepas tu kita punya expectation, price datang kat dalam zone ni dan naik sampai sini. Okay, mungkin dia akan menghasilkan triple tap, okay, ataupun 3 drive. Okay, sampai situ. Okay, kita tengok dekat sebelah sini ada apa-apa ke. Okay, dan kita boleh guna situ dulu. Alright, so kita punya risiko dalam 17 pip kita besarkan sikit sampai 20. Okay, 20 pip. Kemudian kita punya ni target dalam 73 pip. Okay, so ni adalah analisis untuk CHF JPY. So last sekali kita nak tengok GBP CHF. Okay, GBP CHF kita nampak dekat sini. Ke GBP CHF dah buat belum Itu AUD JPY. Okay, so GBP CHF dekat sini kita boleh nampak ada rally base drop. Okay, dan dekat sini price datang dan cucuk ke bawah. Okay, so kita tengok dekat H4 ada apa-apa tak configuration yang kita boleh masuk. Tengok balik kat daily. Okay, downtrend. So bolehlah kita akan mencari sell lah. Okay, sebab dia berada dekat dengan tempat zone sell. So kat sini ada swap zone. Kat sini pun dah break. So tu adalah satu petanda yang baik. So apa yang kita expect adalah price naik ke dalam zone ni dan turun ke next base. Next base dekat mana? Dekat sini. Okay, so kita punya risk dalam berapa? Kita kira sikit. Risk dalam 40 pip, reward dalam 90 pip. Okay, 1:2. Okay, so tu saja untuk analisis minggu ni. Okay, saya akan buat setiap minggu insyaAllah. So tu sajalah AUD JPY, Euro NZD, USD CHF, NZD JPY, CHF JPY dan GBP CHF. Okay, so kita akan update daripada minggu ke minggu untuk kita punya analisis ni. Okay, so tu saja dari saya. Assalamualaikum, bye.